Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih, la'allakum tuflihun. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Taatilah segala perintahnya dan jauhi semua larangannya. Hanya dengan ketakwaan kepada Allah dapat menyelamatkan kita pada hari perhitungan kelak. Suka untuk khatib mengingatkan agar kita menghayati khutbah ini dengan sepenuh jiwa. Tinggalkan segala perkara yang lara yang dapat mengalihkan tumpuan kita daripada mendengar khutbah, seperti melayari media sosial mahupun membelik-belik WhatsApp anda. Wahai anak Adam, disiplinkanlah diri anda untuk luangkan sejenak masa sahaja demi Rabbmu, demi Sang Penciptamu. Moga kita dapat mengutip ilmu dan ibrah dari khutbah ini yang bakal khatib sampaikan. Dan semoga setiap ayat dapat memberikan manfaat dalam usaha kita menyambut tetamu istimewa yang di dalamnya penuh keberkatan. Khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk menyambut tetamu agung dengan ketakwaan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kebiasaannya apabila rumah kita akan dikunjungi tetamu, apakah yang akan kita persiapkan? Sudah tentu kita akan membersihkan rumah, menghias rumah, menyediakan hidangan yang enak, memperelokkan diri sebagai tanda penghormatan bagi meraihkan sang tetamu yang hadir. Hari ini adalah Jumaat yang terakhir dalam bulan Syaban. Berbaki beberapa hari sahaja lagi bakal kita menerima tetamu agung yang kehadirannya sangat istimewa. Bulan yang bukan sahaja dinanti-nantikan oleh orang beriman, malah seluruh makhluk. Dan itulah bulan Ramadan Al-Mubarak. Persoalannya sekarang, apakah persiapan kita untuk menyambut tetamu agung ini? Apakah sekadar memasuki Ramadan begitu sahaja, hanya dengan berpuasa dan berbuka seperti biasa? Apa usaha untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik berbanding Ramadan yang lalu? Sesungguhnya, persediaan yang dituntut bukan sekadar pada aspek zahir, akan merangkumi persiapan yang menyeluruh dari sudut ilmu, rohani dan jasmani. Kehadiran Ramadan hendaklah disambut dengan penuh ketakwaan kerana itulah matlamat ibadah puasa yang disyariatkan. Sebagaimana maksud firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang dibacakan sebentar tadi di awal khutbah. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, puasa itu telah diwajibkan kepada kamu sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang terdahulu daripada kamu agar kamu memperoleh takwa. Muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan 1447 Hijrah ini yang bakal menjelang, bahkan mungkin ada di kalangan ahli keluarga kita, sahabat handai dan kenalan kita yang tidak lagi berpeluang memasukinya. Mungkin ada di kalangan mereka yang telah meninggal dunia, rahimahumullah. Maka sewajarnya kita zahirkan rasa kesyukuran kepada Allah kerana kita masih dipanjangkan umur kita sehingga insya-Allah dapat melangkah masuk ke bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah mengizinkan khatib dan hadirin sekalian mengacapi nikmat bulan keberkatan ini sehingga akhirnya di samping diberi kekuatan memanfaatkannya. Allahumma balighna Ramadan. Persiapan ilmu amatlah penting agar setiap ibadah yang dilaksanakan berlandaskan kefahaman yang betul, tidak tersasar daripada tuntutan syarak dan tidak sekadar mengikut kebiasaan. Sebagai panduan, marilah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum yang sentiasa bersedia menyambut Ramadan. Baginda sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda dan salafus soleh memperbanyakkan istighfar dan doa setiap hari. Lebih-lebih lagi di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan.
Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, para salafus salih terdahulu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dipertemukan dengan Ramadan. Kemudian mereka akan berdoa selama 6 bulan lagi agar amalan pada bulan Ramadan mereka diterima. Bagaimana pula dengan kita, hadirin-hadirat sekalian? Apakah yang telah kita persiapkan? Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, setiap tahun dalam bulan Ramadan, sedih sekali kita juga sering mendapati paparan berita mengenai pihak penguat kuasa agama yang terpaksa berhadapan dengan geng plastik hitam atau individu yang makan atau minum secara terbuka pada siang hari. Meskipun dilakukan oleh golongan minoriti, perbuatan ini bukan sahaja menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap syiar agama, bahkan turut memberi contoh tingkah laku yang buruk kepada generasi muda. Melalui Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997, Akta 559, menetapkan bahawa mana-mana umat Islam yang secara terbuka makan, minum atau merokok ketika berpuasa di tempat awam boleh dikenakan tindakan undang-undang. Maka marilah kita tanamkan kesedaran dalam diri untuk menjaga kehormatan ibadah serta menjadi teladan yang baik kepada keluarga dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dan kekuatan kepada mereka yang masih lalai agar kembali taat kepada perintahnya, termasuklah menunaikan solat dengan sempurna dan mengerjakan ibadah puasa dengan penuh kesabaran. Ingatlah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maksudnya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka segala dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Sabda Nabi SAW ini menjadi panduan bagi kita untuk memperteguhkan niat dan memanfaatkan setiap saat pada bulan Ramadan. Siapalah tahu, barangkali Ramadan ini menyapa diri buat kali yang terakhir. Maka pilihan di tangan kita, di tangan anda semua. Sama ada ingin mengimarahkan Ramadan atau terus hanyut dalam kelalaian. Berdoalah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hati yang sedia menyambut tetamu agung ini dengan sentiasa melazimi doa ini. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Maksudnya, ya Allah, antarkanlah ku kepada Ramadan. Antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Muslimin yang dimuliakan Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, 3 perkara yang dapat khatib simpulkan adalah seperti berikut. Pertama, persiapkanlah ilmu rohani dan jasmani bagi menyambut tetamu yang agung pada bulan Ramadan. Teladani Nabi SAW dan para sahabat dalam berpuasa. Jagalah kesihatan dengan tidak berlebihan dalam permakanan, khususnya pada waktu iftar. Perbanyakkan ibadah seperti zikir, doa, sahur dan solat malam pada bulan mulia ini. Kedua, hormatilah syiar Ramadan dengan menjauhi maksiat. Jadikanlah teladan kepada masyarakat dan memohon kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa berada di jalan yang diridainya. Ketiga,
Ramadan merupakan bulan yang sangat kondusif untuk membentuk diri menjadi insan yang lebih baik. Maka perbetulkanlah niat agar setiap ibadah yang dilaksanakan bukan sekadar memenuhi rutin harian, tetapi benar-benar menjadi medan hijrah diri dan seisi keluarga. Hayatilah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Maksudnya, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amalan-amalan untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi yang disediakan khas bagi orang-orang yang bertakwa. Wa'lamu anna Allah amarakum bis-salati wa taslimi 'ala nabiyil karim. Faqala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka. Allahumma ij'al baladana maliziyya aminan mutma'innah sakha'an raqa'an دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والمحن وسيء الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين واحفظهم من كيد الظالمين وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjemaah mendirikan solat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerja sama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkanlah hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan mengulurkan sumbangan. Suburkanlah iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf, terutama sekali berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.